mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'du billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta bersama dengan kesabaran dan bersama dengan kebenaran. Bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Alhamdulillah. Ya mati fadil tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatankuasa, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana pada malam ini lagi kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah kita sifat 20 suatu pengenalan asas. Ini minggu yang pertama kan. Minggu pertama kitab ni lah. Minggu kedua kitab ni. Minggu keempat satu lagi kitab. Baik. Jadi malam ni kita lihat hukum dan juga pembahagian hukum. Hukum dan juga pembahagian hukum. Baik, persoalannya berapakah pembahagian hukum? Hukum ni di sini ialah hukum dalam bab tauhid, bukan dalam bab fiqh. Kalau bab fiqh tu itulah wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Okey? Itu dalam bab fiqh. Sekarang ni kita bukan bincang dalam bab fiqh. Kita bincang dalam bab tauhid ataupun bab akidah. Okey, berapakah pembahagian hukum? Kam aqsamul hukmi kalau bahasa Arabnya lah. Berapakah pembahagian hukum fi tauhid dalam bab tauhid ataupun fil akidah? Jawapannya, hukum terbagi pada 3. Yang pertama hukum syarak, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum akal. Pertama hukum syarak, hukum adat dan juga hukum akal. Mana ini garis umum dulu lah. Umum dulu. Macam tu. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Baik. Jadi macam mana kan dikatakan hukum syarak, macam mana dikatakan hukum adat, dan macam mana dikatakan hukum akal. Kemudian dalam bab tauhid ni kita ambil kira dalam kata hukumnya macam mana. Hukum syarak ke, hukum adat ataupun hukum akal. Baik, dikatakan hukum syarak ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf.
Contohnya wajib solat 5 waktu. Wajib solat 5 waktu sehari semalam. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan semayang dan tunaikan zakat. Ni hukum yang asas dalam bab fiqh. Hukum asas lah. Kerana apa? Kerana itu perintah Allah Ta'ala dan juga perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walaupun 5 kali tuan-tuan semalam, kita faham je lah, kan? Ramai juga di kalangan kita ni yang tak solat, ataupun jarang-jarang lah. Ada juga kadang-kadang, ada juga jenis semayang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Kenapa jadi macam tu? Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Ada beberapa faktor lah. Satu, mungkin dia jahil. Satu, mungkin dia malas. Okay? Dia malas. Ataupun mungkin dia kata tak ada tindakan apa-apa. Kerajaan tak tindak apa-apa, jadi tak perlulah. Agak kalau dia buat puasa lah, siapa yang tak solat ni, kan? Siapa yang tak solat dia akan dikenakan hukuman, denda. Okay? Denda contohnya, sekali tak solat contohnya berapa ribu kena denda? Berapa ringgit? RM5,000 sekali satu solat tak dilakukan kan? Darab lah. Okay? 5,000 darab dengan 5 lah. Untunglah kerajaan ni tu. Macam tu. Ataupun kerajaan serahkan pada surau. Serahkan pada jawatan konsul surau. Okey, siapa di kalangan qaryah tuan-tuan ni tak solat, jadi tuan-tuan boleh ambil tindakan lah. Macam tu lah. Kau ramai yang melosang kan, tuan-tuan. Banyak yang melosang, menjorit, terpekik, terlolong dan sebagainya. Okey. Macam-macam lah alasan ni. Ini dia kata hak individu ni. Dia kata hak individu, pulanglah pada aku. Nak solat ke tak nak solat, kau apa peduli? Kubur masing-masing, dia kata. Kubur masing-masing. Kubur kau, kubur aku. Pulanglah kau nak solat. Kau nak masuk syurga, kau solat lah, kata dia. Aku belum tentu lagi syurga neraka ni. Pulanglah ke aku lah, kata. Ni semua lah tu kan. Kita cakap macam tu sebab kita sayang dengan dia. Kita sayang dengan dia kan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai diri sendiri. Betul tak? Mana kita bagi nasihat tu sebab kita cinta dia, sayang dia. Kalau kita tak sayang dia, lantang kau lah macam tu. Betul tak? Jadi sebenarnya kalau ada masing-masing ada kesalahan dalam bab solat ini, masing-masing sedar itu tanggungjawab masing-masing, tak perlu sebenarnya kuasakan hukum apa-apa pun. Dia datang sendiri, betul tak? Dia faham lah. Faham Jadi syarat tuan-tuan, perintah Allah Ta'ala berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf, ia terbagi pada 5, iaitu wajib. Wajib apa dikatakan wajib? Wajib ialah kalau kita buat dapat pahala lah, tinggalkan berdosa. Tapi dalam kaedah, dalam bahasa Arab ni, dia kaya dengan ta'arif ataupun definisi sesuatu istilah. Setiap istilah bahasa Arab ni ada dia punya definisi ta'arifnya. Kalau dalam bahasa Arab, wajib itu ma yusabu ala fi'li wa yu'akabu ala tarki. Sesuatu perkara yang kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu dikatakan wajib. Bila kita buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kena ikut lah sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam bab dunia ni mungkin dia terlepas lah, tak ada siapa nak bertindakan bagi orang tak solat. Tapi akhirat besok lah. Akhirat besok. Kenapa? Kerana benda itu perintah. Perintah Allah Ta'ala. Aku dah perintahkan kau, kau tak nak buat, tak apalah, kata Allah. Aku tak rugi apa-apa. Yang rugi siapa? Kau lah besok. Macam tu kan. Kemudian sunat. Sunat ni yang mesti terfaham. Sunat ni kalau buat dapat pahala, Ustaz. Tak buat, tak apa-apalah. Tak buat, tak apa-apa. Kalau dalam bahasa Arabnya tu ma yusabu ala fi'li
wala yu'aqabu ala tarkihi. Satu benda yang dibuat dapat pahala dan tidak diseksa disebabkan ditinggalkan. Memanglah tak kena seksa pun kalau kita tinggalkan bab sunat ni. Tapi Nabi menggalakkan kita buat untuk kita dapat kesempurnaan perkara-perkara wajib. Tak? Harus pula. Apa dia katakan harus? Harus ni kalau buat tak apa, tak dapat pahala pun. Kalau tak buat pun tak dapat dosa apa-apa. Kalau dalam bahasa Arabnya, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Satu benda yang kalau dibuat pun tak dapat pahala dan tak buat pun tak kena iqab, tidak ada kena seksaan daripada Allah Taala. Benda harus kan? Makruh pula. Macam mana makruh? Makruh ni kalau kita buat tak dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dapat pahala pula. Macam tu. Okey. Mana kalau buat tak dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat pula pahala. Macam tu. Dapat pula pahala. Haram pula. Lebih baik kita tinggalkan lah. Mana kalau kita buat akan diiqab. Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Satu benda apabila dibuat akan diiqab, diseksa Allah Taala. Kemudian kalau ditinggalkan macam mana? Wa yusabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi, dan diberi pahala apabila kita tinggalkan. Baik. Jadi macam contoh sini haram, contohnya mengumpat. Mengumpat hukumnya haram. Memfitnah hukumnya haram. Walaupun begitu, ada sesetengah tempat dibolehkan kita mengumpat. Mengumpat ni cerita orang lah. Masalah orang tadi. Benda-benda yang dibolehkan, ada keadaan tertentu lah dibolehkan. Baik, kemudian yang mana kalau kita mengumpat tu, kita dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Dan dua pula dapat pahala kalau kita mengumpat. Tapi hukum haram, hukum asalnya mengumpat ni haram lah. Mengumpat ni kita cerita kata keburukan orang lain. Cerita keburukan orang lain. Tapi kalau kita cerita kebaikan orang lain, macam mana? Kan dapat pahala kan? Tak masalah. Walaupun mungkin masuk dalam mengumpat tu kita cerita benda orang lain, tapi belakang orang lain dia tak tahu pun kita cerita hal dia. Bukankah itu dia makan mengumpat juga? Gitu kan? Tapi kebiasaan mengumpat ni cerita keburukan. Cerita buruk je kita mengumpat. Habis kalau cerita baik mengumpat ke Ustaz? Okay? Kalau ikutkan mengumpat juga. Mengumpat benda baik. Mengumpat benda baik. Boleh kan tuan-tuan mengumpat benda baik? Tapi biasa jarang dikatakan. Walaupun kita cerita benda baik itu, kan, kalau ikut kita kena mengumpat juga. Tapi ulama kata itu bukan mengumpat. Hanya kita sekadar menceritakan kebaikan orang lain. Sebab kita cerita kebaikan orang lain, orang terdapat pahala, kita pun dapat pahala. Betul tak? Macam tu. Setakat ni saya pun tak pasti apa istilah yang sesuai. Kalau kita ceritakan kebaikan orang lain yang orang lain tu tak tahu, macam tu. Orang lain tak tahu, kita ceritakan kebaikan kepada orang lain, macam tu. Baik, seterusnya adat. Macam mana ketika hukum adat? Hukum adat ialah ketetapan hukum yang diperolehi melalui percubaan ataupun kebiasaan. Ketetapan hukum yang diperolehi melalui percubaan ataupun kebiasaan. Contohnya api. Sifat api ialah membakar. Sifat api ialah membakar. Ada tak api tak membakar, tuan-tuan? Tak ada kan? Kau cari dululah yang berlaku pada zaman berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS, di mana api tidak membakar Nabi Ibrahim. Okey. Habis kalau zaman sekarang ni, kalau orang buat pertunjukan berjalan atas api, tak terbakar pun Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Itu lebih bentuk sihir lah je tu. Lebih pada bentuk sihir. Kan? Tak apa benda yang diamalkan itu. Kan? Adalah benda-benda yang diamalkan. Kan? Maka dengan itu menyebabkan dia tidak, perjalanan atas api itu dia tak terbakar. Tak terbakar lah.
Contohnya ahli sinar mata kan, ataupun pengamal agama-agama tertentu lah macam tu. Kan? Saya tengok tu. Dan TV pun kadang dia ambil api tu dia sapu-sapu kat badan dia. Wah, hebat orang dia. Kan? Dia sapu-sapu kat badan dia. Tak terbakar pun. Macam mana tu kan? Yelah, itu izin Allah lah. Kalau Allah izinkan, dia tak terbakar. Kalau Allah tak izinkan, kan? Dia tengah sapu tu, dia sapu kat bawah sekali, dah terbakar lah alat dia. Macam mana tu? Kau nak melintin kan? Melintin terbakar tu tak? Jadi makna tuan-tuan, kan semua itu dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, mesti terbakarnya. Adalah sesuatu kadar ilmu yang dia amalkan, ya. Adalah bacaan tertentu yang kadang orang kata diminta bantuan daripada jin dan sebagainya, Jadi kalau ikut kepada tabiat kan, hukum adat api ni dia mesti membakar. Makanan biasanya mengenyangkan. Biasa kalau kita makan mengenyangkan, tapi kalau makan sikit tak kenyang lah, Ustaz. Sikit je makan, satu sudu je. Nah, makanlah. Dia bagi nasi kita satu sudu, makan gitu. Konyang tuan-tuan kan? Memang tak konyang lah. Memang bengang je lah kan. Apalah nasi satu sudu, mana konyang. Jadi maksud dengan kenyang ni, kita makan ikut kepada adat kebiasaan kita. Kalau banyak ni, konyang tak? Kan? Ikut kepada kebiasaan kita. Kalau banyak ni, satu pinggan biasanya kenyang. Tambah lauk lagi, nasi, tambah lauk lagi, ayam lagi, kan, itik lagi, sayur lagi, tahu tak? Ayam goreng lagi, ikan panggang lagi, kau terkeneneng macam kita kan. Terkeneneng, tersandar lah bila kita nak makan tu. Maknanya sepinggan ni, sepinggan yang biasa, yang ada kebiasaan kita makan ni, biasanya mesti kenyang. Macam tu. Tapi ada juga manusia ni kadang-kadang dia kuat makan. Kuat makan. Mana satu besen tu, kalau makan nasi tu mesti satu besen. Kalau tak satu besen, dia tak cukup. Macam tu. Saya tak pastilah apa jenis orang macam tu. Biasanya kita satu besen tu untuk letak nasi kan. Satu besen tu untuk letak nasi. Kemudian kita ambil lah, sedoklah sikit, masuk dalam pinggan masing-masing. Macam tu. Mana satu besen tu, bukan nasi tu, biasanya boleh kita makan berapa orang. Contohnya 10 orang. Macam tu. Tapi ini pelik, kalau orang kita jumpa, dia makan nasi satu besen. Dia seorang je, dia talau kat situ satu besen. Tak tahulah siapa yang makan sebenarnya. Sama ada jin yang makan ataupun dia yang makan. Tapi ada juga kadang-kadang memang jenis orang tu pesen macam tu. Bukan dia ada jin, tak ada, tapi dia memang pesen, dia memang kuat makan. Macam tu. Tak tahulah, wallah alam lah kan. Waktu saya mengaji ke Indonesia tu, kat Aceh tu, orang Aceh pun saya tengok kuat juga makan. Satu besen tu dia boleh habis nasi, satu besen. Kita satu besen memang termuntah lah je kan. Kadang ada kan, orang ni dia memang dia jenis kerja kuat, jadi dia kena makan nasi banyak. Macam tu. Kita ni kerja tak kuat, asyik kerja orang kata dalam office je, dalam aircon. Macam tu. Jadi ngadap komputer je, makan pun tak kuat. Tapi kalau orang kerja kontraktor tu, memang kerja bina bangunan kan, bancuh simen, kerja yang berat-berat ni, kita tengok tuan-tuan, memang dia kuat makan. Macam tu. Ni bukan nak menghinakan orang kerja bangunan, tak ada. Tapi memang kebiasaan begitulah kalau tuan-tuan jumpa kan. Macam tu. Baik. So maknanya hakikat makanan yang kita makan biasanya mengenyangkan, kecuali kalau kita makan sikit. Begitu juga dengan minuman. Minuman yang kita makan, hakikat kebiasaannya ialah untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Macam tu. Tetapi ada masa tertentu dia melawan adat. Itu namanya mencari adat, melawan adat balik. Mana apa yang dia makan tu tak kenyang, apa yang dia minum tak hilangkan dahaga. Api tu tak membakar diri dia kan.
Jadi maknanya dia dah melawan kepada hukum adat lah tu. Gitu. Baik. Kemudian macam manusia pula, hakikat kita hidup ni atas daratan. Kita perlukan udara untuk hidup. Kalau dalam dalam air, contoh ikan hidup. Ikan hidup dalam air. Kalau ditakdirkan Allah Taala pusingkan pula, kita pula hidup dalam air, ikan pula hidup atas udara, atas darat kan. Boleh tak berlaku begitu? Boleh lah. Ikan guna berkaki ke? Tak tahulah ikan berkaki ke tak berkaki. Tapi benda tu boleh berlaku lah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak izinkan, itulah hakikat kebiasaannya. Kita hidup di daratan, perlukan pada udara, ikan duduk dalam air, di dasar laut dan sebagainya. Baik, kemudian hukum akal. Ketetapan hukum yang boleh melalui akal, bukan melalui hukum syarak ataupun hukum adat. Contohnya, satu adalah setengah daripada dua. Ni ketetapan hukum yang kita boleh melalui akal kita, bukan melalui hukum syarak ataupun hukum adat. So mana kena berfikirlah ikut akal. Satu setengah daripada dua. Kemudian dua setengah per satu. Dua setengah daripada satu. Okay? Ia terbagi kepada tiga. Pertama, wujub. Wujub mana mesti. Yang kedua, istihalah, mesti tidak ataupun tak mungkin atau mustahil. Yang ketiga, jawaz, harus, mana boleh. Contohnya, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kudrah, berkuasa. Wajib bagi Allah tu bersifat dengan sifat kudrah. Ini hukum akal kita. Mana segi logik akal kita memang macam tu. Ataupun logik akal kita ni, logik akal kita apa? Kita hidup, maknanya kalau kita jatuh, biasanya kita mesti jatuh ke bawah. Tak ada kita jatuh ke atas. Betul tak? Kenapa? Kerana ada tarikan graviti kan. Tarikan graviti ni yang menyebabkan kita, bila kita jatuh mesti ke bawah. Tak ada jatuh ke atas. Jatuh ke atas kan? Tak ada. Itu logik akal kita begitulah. Okey. Ataupun kita nampak asap di balik bukit. Kita nampak asap di balik bukit. Kalau ikut pada logik akal kita, mesti ada apa di balik bukit? Mesti ada api. Mesti ada api di balik bukit. Okey. Dengan api itulah maka wujudkan asap di balik bukit. Macam tu. Itu logik akal kita lah. Macam tu. Baik, hukum akal. Baik, kemudian kita lihat bahagian hukum adat. Muka surat 35 tu ada 4 bahagian hukum adat. Pertama, ada sesuatu dengan sebab, ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu dengan sebab, ada sesuatu yang lain. Contohnya kenyang. Kenyang dengan sebab makan. Kenyang dengan sebab makan. Disebabkan makan, maka ada kenyang. Kalau tak makan, tak ada kenyang. Macam tu. Mesti makan dulu. Nak makan baru ada kenyang kan. Kenapa? Kerana adat kita memang perlukan pada makan. Kalau kita tak makan, maka kita akan kebulu. Kemungkinan besar kita boleh matilah. Sama kerana tubuh badan kita perlukan pada makanan. Itu juga dengan air. Tubuh badan kita perlukan pada air. Tiba-tiba kita tak nak minum air. Kalau yang menyebabkan efek kepada tubuh badan kita lah. Yang kedua, tidak ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Contohnya, tidak ada kenyang dengan sebab tak ada makan. Tak ada kenyang dengan sebab tak ada makan. Okay, mesti ada makan barulah ada kenyang. Macam tu. Ada tak orang kenyang tapi tak makan? Kenyang ya. Kau kenyang ke? Kenyang. Kau dah makan belum? Belum. Ke belum? Habis berapa lama tak makan? Sebulan dah tak makan. Kenyang? Kenyang. Kan? Pelik tak orang macam tu? Pelik tak kalau tuan jumpa macam tu? Pelik kan? Macam tu. Bisi biasanya, mana tabiat semula jadi manusia ni, okay, kita perlukan kepada makanan. Okay? Tidak kenyang dengan sebab tak ada makanan. Gitu. Yang ketiga, ada sesuatu yang sebab tidak ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu sebab dengan tidak ada sesuatu yang lain. Contohnya sejuk dengan sebab tak ada kain. Disebabkan oleh
udara yang sejuk, dan kita pun tak ada kain, maka menyebabkan kita sejuk lah. Okey. Contoh musim hujan kan, kain tak ada. Ataupun kita pergi mana-mana, masuk lautan dan sebagainya kan, kain Nabi basah. Kain ada tapi dah basah. Macam mana? Sejuk tak? Sejuk lah hujan. Macam tu. Sejuk dengan sebab tak ada kain. Kalau ada kain, ada lah, insya-Allah. Kemudian tidak ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Contohnya tidak sejuk dengan sebab ada kain. Dia terbalik pula. Sebab kan ada kain, maka tak adalah sejuk. Macam tu. Okey. Kalau orang terdemam, orang demam lain, walaupun ada kain. Walaupun ada kain, tapi dia tetap menggigil-gigil kan. Demam ke, ataupun kena demam denggi ke dan sebagainya. Tuan-tuan tengoklah kalau orang demam denggi tu kan, menggigil kan badan kan. Macam tu. Walaupun kita bagi kain kat dia, tetap dia menggigil. Luar panas. Luar apa? Luar panas. Kan biasa orang macam tu, luar panas, tapi dalam sejuk, menggigil, mengeltar macam tu. Bila bagi ubat kan, apa pula, pakai balik, stabil balik, masuk air kan. Pergi hospital, tu kata, oh ni kena masuk air ni, cucuk, masuk air. Lama-lama kan barulah stabil balik macam tu. Baik, seterusnya kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20. Soalan tuan-tuan, mengapa mengetahui hukum akal sangat penting dalam pengajian sifat 20? Kenapa tak orang kata dari Quran hadis je? Kenapa tak bincang dari Quran hadis je? Kenapa nak perlu bincang dari segi usul akal untuk faham akidah ni? Kerana hukum akal ni penting untuk kita mendapatkan orang kata ketetapan yang betul lah berkenaan dengan bab tauhid ni. Kerana tauhid ni dia lebih pada pemain pada hukum akal kita. Kita tak juga menolak dari Quran hadis. Dari Quran hadis juga kita guna pakai juga, tapi penting akal dulu. Baik. Jawapannya, mengapa mengetahui hukum akal sangat penting dalam pengajian sifat 20? Pertama, dalam pengajian sifat 20, hukum akal adalah sangat penting sekali kerana dia merupakan tangga atau jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tangga dan jalan untuk kenal Allah. Itu sebabnya kalau tuan-tuan kita berhujah dengan orang kafir menggunakan Quran hadis, kadang-kadang dia orang tak terima. Kita nak tahu orang kafir ni pada Islam. Cukup sekadar kita berhujah dengan dalil akal je. Dalil akal kan? Kalau kita baca Quran hadis kan, kadang dia tak boleh nak terima. Dia pun tak faham. Kan? Dia pun tak faham. Macam tu. Kecuali mungkin dia ni ahli agama. Kalau dia ahli agama kan, pakar tentang kitab dan sebagainya, bolehlah berhujah dengan Quran hadis. Tapi kalau dia bukan ahli agama kan, bila sebut Quran hadis pun dia tak faham. Jadi cukup sekadar kita pakai logik akal. Macam tu. Baik. Seperti yang telah sebutkan sebelum ni, bahawa fardu ain yang pertama sekali kata mukallaf itu ialah mengenal Allah Ta'ala dengan mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil dan harus bagi Allah. Jadi hukum akal menjadi neraca ataupun timbangan untuk mengenal tahu sama ada wajib, sifat-sifat itu wajib, mustahil atau harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akan mainkan peranan yang pentinglah. Untuk kita mengenal Allah Ta'ala ni bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' dan sebagainya. Semana akal pun kena akal yang sempurna. Kalau akal tak sempurna pun tak boleh juga. Kita nak dakwah orang gila, akal dia tak sempurna, memang dia tak boleh nak terima apa kita cakap. Sebab dia pun gila. Ataupun mungkin dia mereng, dia tak gila tapi setengah gila. Orang setengah gila pun kalau kita berdakwah dengan dia pun buang masa je lah. Jadi kan, dia pun tak faham apa kita cakap. Tapi kalau orang yang sempurna akal dia, dia boleh terima segi logik akal, dia boleh terima lah. Contohnya dalam bab orang kata adanya Tuhan. Ada Tuhan mencipta langit dan bumi. Kita pun mampu jalan dengan dia. Kenapa pula ada Tuhan? Kita katalah mustahil wujud alam tanpa Tuhan. Contohnya rumah. Ada rumah, mesti ada orang yang buat rumah. Kereta
mesti ada pereka kereta, pencipta kereta, designer tentang kereta. Tak? Apa saja tuan-tuan dalam dunia ni mesti ada orang yang buat, yang bikin. You tahu kan itu kereta kan you tahu kan ada orang ni bikin tu kereta Kita sikit tak? Jadi mari sikit logik akal lah gitu. Okey. Kita pun baca Quran. Dia tak faham dah. Tak perlu baca Quran gitu. Baik, kemudian yang kedua, memahami akal yang sangat penting supaya tidak mengatakan sesuatu tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya menyatakan wajib bagi Allah duduk bersila di atas arasy. Jadi memahami akal juga sangat penting supaya tidak menyatakan sesuatu tidak layak pada Allah. Contohnya, kan wajib bagi Allah tu duduk bersila di atas arasy. Memang Allah Taala duduk atas arasy. Allah bersemayam di atas arasy. Cuma macam mana dia bersemayam? Duduk bersila ke? Wallahu alam. Wallahu alam, tak tahulah. Macam tu. Baik, kemudian mustahil atau Allah Taala bersifat dengan sifat berkuasa, sedangkan Allah Taala itu bersifat berkuasa, perkuasa sifat. Kemudian kalau berkuasa af'al perbuatan. Kemudian si harus bagi Allah bersifat dengan sifat lemah. Boleh ke? Tak boleh. Allah Taala tetap perkuasa ataupun berkuasa. Gitu. Jadi semua contoh ni tuan-tuan tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semuanya membawa kepada pengertian persamaan Allah Taala dengan makhluk ataupun tasbih dan sifat-sifat kekurangan bagi Allah ataupun naqais. Maha suci Allah Taala daripada semua sifat-sifat kekurangan tadilah. Tak boleh menserupakan Allah Taala dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan Allah Taala. Kalau kita tergambar Allah Taala seperti cahaya, mustahil. Allah Taala bukan seperti cahaya. Kalau kita gambar Allah Taala ni seperti malaikat, malaikat tak nampak kan, Allah Taala pun tak nampak. Jadi mustahil bagi Allah. Kalau kita rupa Allah Taala seperti angin kan, angin kan tak nampak tapi dia ada. Pun Allah Taala pun bukan begitu. Bukan begitu. Mana apa saja yang diwaham, disebut dalam kitab lain, apa saja yang dipaham oleh manusia, diwaham oleh manusia ataupun ditasawuf, digambar oleh manusia, Allah Taala ni begini, kan? Semuanya bukan Allah. Habis kalau bukan Allah, Allah Taala ni macam mana? Kamu kata Allah Taala ni bukan macam ni. Kamu kata Allah Taala bukan macam ni. Bukan macam ni. Habis macam mana? Wallahu alam, tak tahu macam mana. Kita baca dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mustahil pencipta dengan sama dengan yang dicipta. Macam tu. Jawapan macam itulah. Mustahil pencipta sama dengan benda yang dicipta. Tu je jawapannya. Rumah dengan tukang rumah sama ke? Rumah dengan tukang rumah, tukang buat rumah sama tak? Tak sama kan? Rumah lain, tukang buat rumah lain. Habis kalau rumah sama dengan muka dengan tukang rumah, macam mana pula? Golak lah orang kan. Rumah sama rupa dia dengan tukang rumah tu. Oi, rumah lah kau? Kan? Bukan, aku tukang rumah. Aku tukang buat rumah. Habis yelah, rumah lain, tukang rumah lain. Kan? Makhluk dengan pencipta makhluk boleh sama ke? Tak boleh. Mana boleh sama kan? Kat situ pun kita dah pakai logik akal kita kan. Kadang-kadang dia lah, mereka pun kadang-kadang pakai logik akal juga tu. Habis kamu sembahyang tu enggak ada Kaabah, enggak ada batu, macam mana? Kita contohlah tuduh mereka ni sembah patung, sembah batu. Kan? Menyembah benda yang tak bernyawa lah. Tak ada kuasa apa-apa. Habis mereka pun dakwa lah. Habis kamu semua sembah apa tu? Sembah Kaabah. Macam mana tu?
Kamu sembah Kaabah tu kan batu tu. Betul tak? Kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah. Kita sembah Allah. Okay? Kita menghadap Kaabah tu sebagai simbolik je. Simbolik. Kerana memang itu arahan peraturan begitu. Maknanya dalam bab konteks penyembahan ni kita semua menghadap sana. Itu nak sebut kita selaras. Salah satunya selaras. Ngadap satu tempat. Okay? Kalau kita semua tak ngadap ke sana, habis seorang ngadap sini, langsung ke sini macam mana? Seorang ngadap ke timur, seorang ngadap ke barat, seorang ngadap ke baru, seorang ngadap ke darat. Betul tak? Seorang ngadap ke mana-mana orang ngadap. Saya tak nak lah kau ngadap Kaabah kau ngadap lah. Saya tak nak ngadap Kaabah lah, ngadap tempat lain. Okay? Jadi tak ada, orang kata penyatuan tu tak ada lah. Penyatuan arah kiblat tu tak ada. Penyatuan arah apa lagi? Arah, orang kata hati kita tu tak satu dengan arah situ kan. Itu sebabnya yang kita sembah tu, kita bukan sembah batu, kita bukan sembahnya orang kata Kaabah itu, tapi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngadap itu di atas arahan, kan, ngadap ke arah Kaabah je tu. Tak sah kalau kita solat tak ngadap Kaabah. Kita mesti ngadap ke arah Kaabah je tu. Baik. Kemudian yang ketiga, ia penting untuk memahami sifat-sifat mutasyabihat. Sifat-sifat ataupun nas-nas mutasyabihat yang jika diterjemah atau dipahami secara makna zahir boleh mewahamkan ataupun membawa kepahaman, keserupaan dan penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Oleh itu, akal yang sihat akan menafikan makna zahir terhadap nas tersebut dan perlu ditakwilkan, diubah makna kepada makna yang layak dengan kesucian Allah Ta'ala daripada sama ataupun serupa dengan makhluk. Pada serupa ataupun sama makhluk, kan? Ayat-ayat mutasyabihat contohnya apa? Ar-Rahmanu ala sistawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Separuh daripada ulama, mereka itu tawakuf ataupun diam. Mereka diam dalam mentafsirkan makna, apakah makna istawa sebenarnya, bersemayam atasnya. Separuh daripada ulama, mereka mentafsirkan, mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah. Makna yang layak kepada Allah, bersemayam apa dia? Bersemayam makna mentadbir. Kan, Allah Ta'ala mentadbir alam. Itu makna bersemayam. Ada pula di kalangan ulama ni tauhid. Tauhid makna serah pada Allah. Serah pada Allah bukan makna bersemayam sebenarnya. Macam tu. Itu sebabnya Imam Malik pernah menyebut, dia kata tentang istawa ni, al-istiwa maklum wa kaifa majhul, kan, wa su'alu anhu binah wa imamu bihi wajib, kata Imam Malik. Istawa ataupun bersemayam ni kita semua maklumlah makna bersemayam ni, kan. Kata raja bersemayam atas kursi, kita fahamlah makna bersemayam ni. Wa kaifa majhul, dan bagaimana makna bersemayam pada Allah ini kita tak tahu. Wa kaifa majhul, bagaimana makna bersemayam kita tak tahu. Okay? Wa imamu bihi wajib, beriman dengan perkara bersemayam ini wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bab ini hukumnya bid'ah. Bertanya lebih-lebih bid'ah pula hukum dia. So ada sebagai ulama ni tawakuf, tak letakkan makna apa-apa, diam. Ada yang menyerahkan taufik, serah pada Allah mana yang sebenarnya, kan. Ada yang kata mentakwilkan dengan mana yang layak kepada Allah. Yang tak boleh itu kita mentakwilkan pada mana yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kita mentakwilkan dengan makna bersemayam itu bersela macam kita duduk bersela, itu tak boleh. Tak boleh lah. Dalam Quran banyak ayat-ayat mutasyabihat. Contoh tadilah, ataupun yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala bertangan. Ini ayat mutasyabihat, ayat yang sama maknanya. Apa lagi? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Allah Ta'ala berbuka wajah. Ini pun termasuk ayat mutasyabihat. Yang paling baik, kan, kita tak perlu takwilkan apa-apalah.
Kalau nak takwilkan, mesti letakkan pada mana yang layak, yang sesuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian oleh itu akal yang sihat akan menafikan makna yang zahir terhadap nas-nas tersebut, dan ia perlu ditakwilkan, diubah makna kepada makna yang layak dengan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala daripada sama dan serupa dengan makhluk. Tak boleh kita letakkan mana-mana yang tak sesuai ataupun makna yang macam sifat makhluk. Itu tak boleh. Macam contoh Allah Ta'ala berduduk bersela di atas arasy. Duduk bersela dia siapa? Manusia. Allah Ta'ala tak boleh dah macam duduk bersela, macam makhluk pula duduk bersela. Tak boleh. Itu sebablah Quran ni dia ada dua ayat tentang, yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Muhkamat dan mutasyabihat. Okey. Ayat yang muhkamat ni ayat yang terang dan jelas makna. Mutasyabihat ni ayat yang tak jelas, tak terang maknanya. Itu yang tadi macam tadi. Ada sebahagian pula ulama kata memecahkan ayat kepada 7 bahagian. Mereka membahagikan ayat Quran ni pada 7 bahagian, 7 pecahan. Yang pertama ayat kata ayat perintah. Ayat perintah. Yang kedua ayat larangan. Yang ketiga ayat kata wajib. Wajib kena buat. Ya. Yang ketiga ayat larangan buat. Ayat larangan lah. Okay. Kemudian ayat muhkamat, kemudian ayat mutasyabihat, kan, ayat mutasyabihat, dan yang ketujuh iaitulah ayat tamsiliyat. Tamsil ataupun ayat perbandingan. Ayat perbandingan Al-Quran pun banyak ayat perbandingan. Macam tu. Contoh yang perbandingan seperti bukankah alam tarakai padallahu masalan kalimatan thayyibatan kasaitin sajaratin thayyibatin. Kan? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Taala membuat perumpamaan kalimat yang baik itu merupakan sebatang pokok yang baik. Kalimat yang baik semacam sebatang pokok yang baik, yang mana akarnya masuk jauh dalam tanah dan puncaknya menjulang jauh ke langit. Ayat itu. Ini ayat perbandingan. Ayat tamsilan ataupun perbandingan lah. Dalam Quran banyak ayat perbandingan ini. Apakah tujuan ayat perbandingan ini? Supaya kita mengambil iktibar, kan, ataupun kita berfikir apa sebenarnya Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala buat perbandingan? Allah Ta'ala membuat perbandingan contoh nyamuk. Allah Ta'ala buat perbandingan lalat dalam Quran. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kan, Allah Ta'ala tidak malu untuk buat perumpamaan, perbandingan dengan meletakkan seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil pada nyamuk. Allah Ta'ala buat perbandingan. Lalat, laba-laba, perumpamaan orang yang mengambil selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan itu adalah seperti laba-laba yang buat sarang. Laba-laba buat sarang. Ini perbandingan supaya kita fikirlah, kenapa Allah Ta'ala buat perbandingan begitu? Kenapa buat perumpamaan seperti lalat, seperti nyamuk, kan? Seperti pokok yang baik, akar yang masuk dalam tanah, pucuk menjulang ke langit. Sedangkan kalimat yang buruk seperti sebatang pokok yang akarnya terbongkas, okay? Dan tak boleh menimpa manfaat apa-apa pada makhluk. Macam itulah. Supaya kita kena fikir, kenapa Allah Ta'ala buat perbandingan, pemisalan begitu. Macam tu. Boleh tak sekali lagi. Kemudian pengertian dan perbezaan antara hukum akal dan hukum akal dan akal hukum. Hukum akal dan akal hukum. Apakah dimasukkan dengan hukum akal? Okay. Kemudian apa dikatakan akal hukum? Bodoh ni ustaz. Okey, saya tengok tu muka surat 37.
yang ada kitab lah. Ada orang ramai ada kitab ni kan? Tak bawa. Hebat pun sini dia tak bawa. Dia semua dah hafal. Semua dah hafal. Bawa lah tuan-tuan. Tok guru bawa kitab, kita kena bawa. Sepatutnya yang bawa kitab ni anak murid. Tok guru tak bawa kitab. Ni terbalik. Terbalik tu. Baik. Jawapannya hukum akad adalah sebagaimana akal menghukum sesuatu sama ada ianya wujub ataupun istihalah ataupun jawaz. Wujub maknanya mesti, atau mesti ada, sungguh lah, ataupun mustahil tiada. Mustahil tiada kan, itu dikatakan wujub. Wujub ini bukannya wujub dalam bab tasawuf tu. Kalau wujub dalam tasawuf tu hairan diri. Kau ni ada perasaan wujub lah, hairan diri kan. Rasa diri dia baik, rasa diri bagus kan, rasa diri mana orang lain semua tak boleh buat, dia seorang boleh buat. Dia ada perasaan wujub lah. Itu bukan wujub dalam benda tu, itu dalam bab tasawuf. Ini wujub dalam bab akidah, bab tauhid. Mana wujub ialah jim waw jim waw ba, wujub maknanya mesti ada. Kita Allah Ta'ala tu bahawa mesti ada, wajib ada, sungguh ada, mustahil tiada. Kemudian istihalah mustahil, maknanya tak mungkin atau mesti tak ada, mustahil ada. Kemudian harus maknanya boleh jadi, boleh menerima ataupun boleh menerima ada ataupun tiada, boleh menerima ada dan boleh menerima tidak ada. Itu dikatakan harus ataupun jawaz, harus. Baik. Kemudian kita lihat pula pengertian akal hukum. Macam mana dikatakan pengertian akal hukum? Okey, apakah dimaksudkan dengan akal hukum? Akal hukum ialah pergantungan ataupun muta'alaq bagi hukum. Dalam arti kata, akal hukum ialah perkara ataupun benda atau objek yang dihukumkan oleh akal. Untuk lebih jelas, contohnya wajib. Apakah dikatakan wajib dalam bab akidah ataupun tauhid? Wajib dalam bab akidah ialah ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Maknanya apa perkara yang tak dapat digambarkan ketiadaannya. Perkara yang tak dapat digambarkan tidak ada. Itu dikatakan wujub ataupun wajib. Perkara yang tak dapat digambarkan tidak ada, sebenarnya dia ada, dia mesti ada. Okey, itu dikatakan sebagai wajib. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada ataupun sungguh ada. Tak boleh jika tidak ada. Tak boleh jika dia tak ada. Dia mesti ada. Mesti ada. Okey. Contohnya Allah lah, Allah inilah mesti ada. Tak boleh Allah Ta'ala tu tak ada. Okey. Contoh lagi, apa lagi? Jirim mesti mengambil kadar lapang dia, mesti mengambil ruang ataupun tahayyuz, mengambil kadar lapang dia. Jirim dia mesti mengambil kadar lapang dia. Sesuatu benda yang berbentuk yang ada bayang, jirim lah, benda yang ada bayang. Mana kalau kena cahaya matahari dia mesti berbayang kan. Itu dikatakan jirim. Jirim ni dia mesti tahayyuz, mengambil kadar lapang dia. Kalau dia dah duduk kat situ, oleh tak boleh duduk dah. Kalau orang nak duduk, mesti duduk sebelah dia ataupun depan ke kiri kanan, ataupun atas dia, bawah dia. Tapi kalau bawah dia tertutup, macam mana nak duduk bawah? Lantai orang kata tingkat bawah lah. Tingkat bawah lah kan. Macam rumah flat kan. Rumah flat masing-masing kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan. Kalau kita dah duduk tingkat tu, tingkat 5, boleh tak orang lain duduk tingkat 5? Tak boleh. Mestilah orang tu duduk tingkat 4 ataupun duduk tingkat 6. Tahu tak? Sebenarnya kita dah mengambil kadar lapang kita lah. Macam botol ni dah mengambil kadar lapang dia. Apa saja yang botol ni dah duduk, botol lain tak boleh duduk. Kalau botol lain nak duduk, mesti duduk sebelah dia, kiri kanan depan.
atau atas? Mana di samping dia? Macam tu. Jadi itu di segi akal kita lah. Wajib pada akal kita, mana suatu benda yang dah ambil kadar lapang dia, oleh yang lain tak boleh ambil tempat dia. Macam tu. Mana jirim, benda mana wajib mesti mengambil ruang ataupun kadar lapang dia. Yang kedua, zat dan sifat wajib ada pada Allah. Zat dan sifat wajib ada pada Allah. Mustahil zat dan sifat tidak ada pada Allah. Cuma zat dan sifat Allah berbeza dengan zat dan sifat makhluk. Berbeza. Yang ketiga, sisi wajib mesti ada tukang rumah yang membuat rumah. Tak ada rumah ada tapi tukang rumah tak ada. Tak ada rumah tapi tukang rumah tak ada kan? Mesti ada rumah. Mesti ada pembuat rumah. Walaupun lekeh macam mana pun dia buat rumah tu, ataupun rumah tu walaupun rumah tu sengit bengit ke rumah tu sengit bengit macam mana pun tu kan, pasti ada yang buat rumah. Roban ayam sekalipun, walaupun lubang ayam tu lekeh je roban ayam, mesti ada orang yang buat roban ayam tu kan. Macam tu. Walaupun sakit bengit roban ayam tu, walaupun ayam golak tengok macam ni ke rumah dia ni kan, tetap ada yang buat roban ayam, buat rumah. Kemudian di sifat kudrah, berkuasa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan wajib. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, satu benda yang tidak dapat digambarkan dengan tiada dia. Tak ada gambar di otak kita, tak ada. So maknanya dia mesti ada. Itu dikatakan wajib di sudut tauhid ataupun akidah. Yang kedua, mustahil. Mustahil dari segi tauhid macam mana? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, satu benda yang tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran kita. Satu perkara yang tak dapat digambarkan dengan wujud, sebenarnya dia memang tak ada. Tak tergambar dalam otak kita dia ni ada. Tak tergambar dia ada. Sebenarnya kesimpulan dia tak ada lah. Dia tak ada lah. Contohnya, jirim atau benda tidak mengambil kadar ruang dia, sedangkan jirim perlu mengambil kadar lapang, kadar ruang dia. Kemudian B, pokok. Kadar pokok yang bergerak dan diam dalam masa yang sama, mustahil. Sebab pokok sama ada dia tak bergerak, dia diam. Tak bergerak, dia pun diam. Orang macam tu juga. Orang sama ada dia bergerak atau diam. Sekarang tuan-tuan diam kan? Tengah diam lah. Ada masa kan tuan bergerak lah, bangun. Bangunlah. Macam tu. Walaupun kita diam, tapi tangan kita kan adanya masanya bergerak. Tapi kita tak kira macam tu. Kita kira keseluruhan badan kita tu. Mana kalau kita bangun kan, mana kita kira bergerak lah. Tapi kalau sekarang ni tuan-tuan duduk. Kalau duduk, mana tuan-tuan diam. Walaupun tangan bergerak kan, tangan mungkin bergerak lah, colek kawan sebelah ke dan sebagainya kan. Tangan kita tu bergerak, tapi kita tak kira macam tu. Kita dikira keseluruhan badan kita tu. Mana kalau kita bangun, kita berjalan, barulah kita dikirakan sebagai bergerak. Kalau kita duduk, mana kita dia katakan sebagai diam, walaupun tangan kita tu bergerak. Macam tu. Baik, kemudian yang ada Tuhan lain, mana syarik sekutu bagi Allah. Ini mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala ni mustahil ada sekutu, ada perkongsian kuasa, tak ada. Kalau berkongsi kuasa kan, bercakap kan, macam tu. Masing-masing nak tunjuk dia punya kuasa dia, tu tak? Ini pun belum naik lagi, dah bercakap. Belum naik lagi tuan-tuan. Belum naik lagi, baru pegang tu dah bercakap sana, dah bercakap sini kan. Besok kalau naik dua-dua kan, tak tahu macam mana bercakap. Ataupun seorang naik kan, tak tahulah dia punya perang dunia ke berapa kan yang berlaku kan. Belum naik pun dah bercakap. Baik, kemudian jaiz ataupun harus. Apa dia katakan jaiz atau harus? Ma yasihu bil aqli wujudu wa adamuhu,
Sesuatu benda yang sah pada akal kita wujud dan tidak wujudnya. Wujud dan tidak wujud. Itu dikatakan harus. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu boleh ada, maknanya boleh berlaku, dan boleh tidak ada, maknanya boleh tidak berlaku. Contohnya, harus bagi Allah Ta'ala mengutuskan para rasul. Harus bagi Allah mengutuskan para nabi dan juga para rasul. Kalau Allah Ta'ala tak utuskan para nabi, para rasul, boleh tak? Boleh. Harus saja Allah Ta'ala mencipta. Harus Allah Ta'ala mencipta para malaikat. Malaikat kan, ada pelbagai jenis malaikat. Ada 10 malaikat wajib. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan malaikat, boleh tak? Boleh je. Tak ada masalah pun, Allah Ta'ala dah menguruskan alam. C. Satu benda yang boleh bergerak atau diam pada masa yang berlainan. Ini harus. Sesuatu benda boleh bergerak atau diam dalam masa yang berlainan. Ada masa dia bergerak, ada diam. Okay. Haruslah. Kemudian D. Harus, mana jaiz bagi Allah untuk menjadikan manusia. Harus bagi Allah menjadikan manusia. Okay. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan, boleh tak? Boleh juga. Tapi hakikat apa yang berlaku sekarang, manusia dah wujud ke? Dah dijadikan ke? Sudah. Contohnya manusia macam kita sekarang telah dijadikan. Kan? Tapi orang lain tak tahu lagi. Mungkin dijadikan, mungkin tak dijadikan. Anak cucu kita kan, cucu kita sekarang anak dah ada lah. Cucu, ada 10 orang dah ada cucu. Cicit cicit mungkin akan dapat cicit, mungkin tak dapat cicit. Tahu tak? Mungkin ada cicit, mungkin tak ada cicit. Apa cicit lagi? Lepas cicit apa? Piut. Mungkin ada kita dapat piut, mungkin tak dapat. Mungkin dapat piut, mungkin tak dapat. Dapat piut? Dapat piut apa? Piat. Tak tahu ke dah? Tak terfikir dah Ustaz? Tak tahulah kan. Pecicit piut. Piut mungkin piat lah. Tak tahulah kan. Okey, sekadar itulah perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Yang kata ada lagi pembahagian lain, InsyaAllah panjang lagi kita ni. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'un. Pada pecik apa? Cicak. Cicak pula. Okey, habis Ustaz. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada, tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalatu ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbalan rizqan halalan wa barakatan katsirah. Fasiyana ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanana fa'alibin. Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'da wa summa rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin. Qabalallahu minkum inna minkum taqabbal.